Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cikgu CJ Ramli, guru anda bagi mata pelajaran PJPK. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang PJPK KSSM Tingkatan 5, iaitu topik baru, bahan baru dan cerita baru di bawah tajuk Daya Tahan dan Kekuatan Otot. Let's go! Bagi memulakan kelas kita pada hari ini, saya akan berkongsi tentang konsep asas daya tahan dan kekuatan otot. Okey, mari kita sama-sama saksikan apakah yang dimaksudkan dengan daya tahan dan kekuatan otot. Okey, apakah itu yang dimaksudkan dengan daya tahan otot? Daya tahan otot ni amat penting bagi menjalankan aktiviti harian dengan lebih efisien. Ini bermaksud sekiranya seseorang individu itu mempunyai daya tahan otot yang bagus, yang baik, maka kita dapat melakukan aktiviti dengan sangat berkesan ataupun efisien. Seterusnya, ianya juga dapat mengurangkan atau mengelakkan risiko kecederaan semasa melakukan aktiviti fizikal dalam satu jangka masa yang lama dan berterusan. Daya tahan otot ini juga mampu meningkatkan keupayaan sistem kardiovaskular. Okey, sebagaimana yang kita faham dalam kelas-kelas yang sebelum ini, sistem kardiovaskular ini adalah berkaitan dengan keupayaan jantung kita untuk mengedarkan darah yang beroksigen ke seluruh anggota badan. Manakala dan jantung itu sendiri merupakan sejenis otot dan ianya sebenarnya dikenali dengan nama cardiac muscle ataupun otot kardiak. Seterusnya kita akan lihat apakah pula yang dimaksudkan dengan kekuatan otot. Kekuatan otot ini juga penting bagi membentuk postur tubuh yang baik serta meningkatkan lean muscle. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan postur tubuh dan apakah pula yang dimaksudkan dengan lean muscle? Ini akan saya jelaskan dengan lebih mendalam di dalam slide yang berikutnya. Kekuatan otot ini juga mampu mengurangkan lemak dan boleh membantu masa reaksi dengan lebih baik. Okey, apabila seseorang individu mempunyai kekuatan otot yang bagus, terhasil daripada latihan yang berterusan akan menyebabkan kandungan lemak di dalam badannya sangat kurang. Dan apabila otot mempunyai kekuatan otot yang kuat, kita dapat melakukan sesuatu aktiviti itu dengan lebih pantas dan tangkas. Kekuatan otot yang bagus juga mampu untuk meningkatkan kecergasan fizikal serta kesihatan seseorang. Secara asasnya, kesihatan dapat dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah kesihatan berlandaskan kesihatan yang terdapatnya 5 elemen, iaitu elemen kardiovaskular, elemen kekuatan otot, elemen daya tahan otot, elemen kelenturan dan juga elemen komposisi badan. Manakala kecergasan fizikal pula dapat dikelaskan kepada 6. Seterusnya kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan postur. Postur merupakan satu posisi ataupun sikap tubuh. Secara asasnya, postur tubuh seseorang dapat dikelaskan kepada 3, iaitu ectomorph, mesomorph dan juga endomorph. Yang pertama adalah kurang otot, berotot dan obes. Manakala lean muscle pula merupakan jisim berat sebenar otot tanpa lemak. Melalui latihan, otot lean akan meningkatkan saiz dan ianya dipanggil dengan nama hypertrophy. Sumber ini adalah daripada Button and Winiger tahun 2019. Seterusnya kita akan lihat apakah pula yang dijelaskan oleh Mr. Bompa and Buzzicelli pada tahun 2019. Daya tahan otot ialah keupayaan otot untuk melakukan aktiviti atau kerja secara berulang kali dalam satu jangka masa yang lama dengan penghasilan hasil kerja yang baik. Contohnya, seperti seorang murid melakukan aktiviti senaman tekan tubi dalam masa 1 minit secara berterusan dengan pergerakan yang konsisten dan sempurna.
Dalam erti kata lain, apabila kita mampu melakukan suatu aktiviti yang konsisten dalam satu jangka masa yang lama, dapat digambarkan bahawa kita mempunyai tahap ataupun keupayaan otot yang baik. Manakala, kekuatan otot pula merupakan kemampuan otot melakukan aktiviti atau kerja untuk mengatasi rintangan atau beban dengan menggunakan daya yang maksimum. Contohnya, seorang murid boleh melakukan senaman mendagu ataupun chining sebanyak 15 kali dalam 20 saat. Okey, ini dapat dijelaskan dengan lebih mendalam apabila seseorang individu itu dapat melakukan aktiviti dalam jumlah yang banyak dalam satu jangka masa tertentu. Ini dapat digambarkan bahawa individu tersebut mempunyai tahap kekuatan otot yang bagus. Seterusnya, saya akan berkongsi 6 senaman ataupun 6 aktiviti senaman yang diwakili oleh daya tahan dan juga kekuatan otot ini. Terdapatnya 3 contoh aktiviti untuk daya tahan otot dan 3 contoh aktiviti untuk kekuatan otot. Kita pergi contoh aktiviti yang pertama untuk kekuatan otot, iaitu aktiviti alternate sit-up. Okey, aktiviti alternate sit-up ini dicadangkan dilakukan sebanyak 25 kali dalam masa 30 saat ataupun dalam erti kata lain merupakan satu set. Dan jumlah set yang dicadangkan adalah sebanyak 3 set. Dan ianya juga dicadangkan dilakukan sebanyak 3 kali seminggu. Okey, sekiranya murid-murid di luar sana ingin penjelasan yang lebih mendalam tentang ulangan dan set ini, akan saya terangkan dengan lebih mendalam di ruangan deskripsi di bawah video ini. Seterusnya kita akan lihat contoh aktiviti senaman untuk kekuatan otot yang kedua. Ianya diberi nama half squat dengan bola. Okey, ulangan untuk half squat dengan bola ini adalah sebanyak 30 kali dalam masa 30 saat bersamaan dengan satu set. Dan jumlah set yang dicadangkan adalah sebanyak 3 set. Dan sebanyak 3 kali kekerapan dicadangkan dalam masa 1 minggu. Okey, jika yang pertama tadi kita dapat lihat bahawa termasuk dengan jadual masa senggang ataupun masa rehat, masa yang diperlukan untuk aktiviti yang pertama tadi adalah selama 2 minit. Manakala untuk yang kedua ini juga, jumlah masa yang diperlukan untuk melakukan sebanyak 3 set aktiviti half squat dengan bola ini juga diperuntukkan sebanyak 2 minit. Jika kita menghitung jumlah aktiviti yang pertama dan kedua ini, kita hanya memerlukan masa 4 minit untuk melengkapkan jumlah 3 set bagi kedua-dua aktiviti ini. Seterusnya, kita akan lihat contoh aktiviti senaman yang ketiga untuk kekuatan otot. Ianya dikenali dengan nama cleft push up. Untuk cleft push up ini, jumlah ulangan adalah sebanyak 25 kali untuk lelaki, manakala 20 kali untuk perempuan. Dan dalam masa 30 saat. Dan jumlah set juga diperuntukkan sebanyak 3 set dan ulangannya dalam seminggu sebanyak 3 kali. Untuk aktiviti cleft push up ini dicadangkan dilakukan dalam masa 30 saat. Jika 30 saat masa yang diperuntukkan untuk aktiviti ini, maka jumlah ataupun masa yang diperlukan untuk aktiviti ini adalah sebanyak 2 minit termasuk dengan jeda rehat. Untuk 3 aktiviti yang dicadangkan bagi aktiviti senaman untuk kekuatan otot ini, kita hanya memerlukan masa selama 6 minit.
Seterusnya kita akan lihat contoh aktiviti senaman untuk daya tahan otot. Aktiviti senaman yang pertama untuk daya tahan otot dikenali dengan nama senaman dynamic plank. Okey, untuk senaman dynamic plank ini, ulangan yang dilakukan adalah sebanyak 25 kali dalam masa 25 saat. Jumlah set yang diperuntukkan adalah sebanyak 3 set dan juga dilakukan selama 3 kali kekerapannya dalam 1 minggu. Okey, jika kita lihat masa yang diperuntukkan adalah 25 saat dan jumlah setnya adalah 3 set, 25 didarab dengan 3 bersamaan dengan 75 saat tambah 15 saat jeda rehat, bermaksud untuk aktiviti senaman dynamic plank ini kita hanya memerlukan masa selama 1 minit 30 saat. Jika ditambahkan dengan 3 aktiviti yang pertama tadi, kita hanya baru memerlukan masa selama 7 minit 30 saat. Seterusnya kita pergi kepada contoh aktiviti senaman yang kedua untuk daya tahan otot. Senaman ini dikenali dengan nama senaman back extension. Untuk senaman back extension ini, jumlah ulangan, jumlah set dan kekerapan dalam masa seminggu juga adalah sama seperti aktiviti senaman yang sebelum ini untuk daya tahan otot. Oleh itu, masa yang diperuntukkan untuk aktiviti ini adalah selama 1 minit 30 saat. Jika ditambah 7 minit 30 saat yang sebelum dengan 1 minit 30 saat, kita baru memerlukan masa selama 9 minit untuk 5 aktiviti ini. Dan seterusnya kita akan lihat contoh aktiviti senaman daya tahan otot yang terakhir untuk kelas pada hari ini, iaitu aktiviti senaman angkat kaki ataupun leg raise. Juga masa yang diperlukan untuk aktiviti ini adalah selama 25 saat dan jumlah ulangannya adalah 25 kali dalam masa 1 minit. Dan jumlah set yang dicadangkan adalah sebanyak 3 set dan kekerapannya dalam seminggu adalah 3 kali. Dalam aktiviti ini juga kita hanya memerlukan masa selama 1 minit 30 saat. Secara keseluruhannya, untuk melakukan 6 aktiviti yang dicadangkan oleh saya pada hari ini, kita hanya memerlukan masa selama 10 minit 30 saat mampu untuk membantu kita meningkatkan tahap ataupun keupayaan otot kita dan juga kemampuan otot kita untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih efisien. Okey, sekian, terima kasih dan murid-murid di luar sana dan rakan-rakan guru di luar sana boleh juga untuk dapatkan bahan PDPR lain yang berkaitan dengan topik pendidikan jasmani dan kesihatan untuk tingkatan 3, 4 dan 5 di channel Cikgu CJ Ramli, dan terdapat juga satu video kolaborasi untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan yang dihasilkan oleh guru-guru pendidikan jasmani dan kesihatan di Malaysia yang mewakili tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Sehingga berjumpa lagi di kelas dan perkongsian akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.